Assalamualaikum. Hai. Hari ini kita akan buat pembincangan tentang pengurusan dan pentadbiran di tadika atau taska yang berkualiti. Jadi kami akan memperkenalkan nama diri dulu. Nama saya Nur Izzazil Nabila. Nama saya Mimina Amira. Nama saya Nur Umairah Syazwani. Nama saya Dana Aiman Syakira. Nama saya Zuhaini Umairah. Pengurusan dan pentadbiran tadika atau taska yang berkualiti mempunyai pelbagai aspek. Sebagai contoh, mempunyai ruang penyediaan kelas yang selesa, guru-guru yang beretika, peranan guru dalam menjaga keselamatan kanak-kanak di tadika atau taska, nutrisi pemakanan seimbang kanak-kanak dan juga alat permainan kanak-kanak untuk membantu perkembangan kanak-kanak. Ianya juga haruslah mempunyai proses menyusun, mengawal, merancang serta mengendalikan atau menjalankan tugasan dengan sempurna. Sekiranya terdapat sebarang permasalahan, ianya haruslah diperbaiki ataupun dibuat pulih dengan secara bijak dan berkesan. Seterusnya, saya akan mengupaskan tentang etika perguruan. Etika perguruan bermaksud satu set tingkah laku tanggungjawab guru terhadap masyarakat, negara, pelajar, rakan sejawat dan juga ibu bapa pelajar. Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri dan memartabatkan profesi perguruan. Kod etika dianggap penting kerana ianya mempunyai garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesi perguruan. Ianya sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. Yang kedua, kod etika perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Seperti yang dijantakan, guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Yang ketiga, kandungan yang dinyatakan dalam kod etika perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Yang keempat, guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara yang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, kod etika dalam bentuk dokumen. Usaha untuk menyambat semula kod ini dapat dilakukan. Ianya dengan kecemerlangan sesuatu profesi boleh dilihat melalui sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang tanggungjawab guru terhadap rakan sejawat. Yang pertama, mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. Guru seharusnya mempunyai sikap bertanggungjawab dan kerahsiaan. Selain itu, seseorang guru juga perlu mengamalkan nilai-nilai murni dan menjaga nama baik rakan sejawat. Yang kedua, tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. Seorang guru tidak harus terlibat dalam sebarang kegiatan tidak bermoral ataupun terlibat dalam sebarang jenayah serta melakukan sebarang kerja di luar bidang tugasan keguruan. Yang ketiga pula, berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan menghasilkan kemajuan ihtisas dan sosial. Guru seharusnya melengkapi diri dengan pengetahuan yang baru, contohnya berkaitan dengan IT, ataupun sentiasa meningkatkan prestasi dalam profesi keguruan. Yang keempat pula, sentiasa bersedia membantu rakan sejawat, terutamanya mereka yang baru dalam profesi keguruan. Seorang guru yang baik adalah guru yang bermurah hati serta membantu rakan sejawatnya. Dan yang terakhir, yang kelima, sentiasa mengawal dirinya supaya tidak mencemarkan nama baik profesi perguruan. Seorang guru perlu menjadi role model kepada murid dan masyarakat. Guru juga perlu menjaga kelakuan dan etika berpakaian. Seterusnya, guru haruslah menghormati hak setiap murid supaya maklumat sulit mengenai diri murid tidak dapat diberitahu kepada orang ataupun agensi yang tidak berkenaan. Guru sebagai seorang pemegang amanah dan seorang yang boleh dipercayai selepas ibu bapa bagi pelajar itu. Maka, apa sahaja maklumat mengenai pelajar tidak boleh diedarkan sama sekali, terutama jika maklumat ia boleh memalukan dan mengaibkan murid. Seterusnya, guru tidaklah harus menanam sikap yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat ataupun negara. Guru tidak boleh bersikap tidak mempedulikan pelajarnya dan seterusnya tidak mementingkan kehendak masyarakat dan mencapai matlamat negara. Tanggungjawab terhadap pelajar. Guru tidaklah harus bertingkah laku yang tidak elok sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesi perguruan.
Penyertaan tersebut telah membawa maksud bahawa setiap tindak tanduk dan sikap guru lakukan mendapat perhatian masyarakat sekeliling, terutamanya pelajar dan ibu bapa. Adalah amat penting bagi seorang guru agar menjaga perilakuan agar tidak mencemarkan kredibiliti sehingga boleh menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai murni seorang guru yang membawa tanggungjawab mendidik anak-anak bangsa supaya bertingkah laku baik dan berakhlak mulia. Jika guru gagal, seluruh masyarakat tidak akan mempercayai guru dan membantu ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka. Yang kedua, guru tidak harus bertingkah laku yang boleh membawa kepada jauhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan keuangan. Etika ini adalah melibatkan sikap dan prinsip hidup seorang guru apabila memegang sesuatu amanah, terutamanya yang melibatkan keuangan. Seorang guru selain daripada mengajar dan mendidik, ada kalanya guru juga akan melakukan tugas mengutip yuran sekolah dan sebagainya. Dalam memegang amanah melibatkan wang, guru mestilah bersikap jujur, berhati-hati dan tidak lalai. Ini kerana adalah kesilapan yang kecil akibat kecuaian juga boleh membuang kepercayaan pelajar dan ibu bapa berhubung kewangan terhadap guru tersebut. Sukar bagi mereka untuk mengamanahkan anak mereka kepada seorang guru yang tidak jujur dan lalai. Yang terakhir, dalam semua hubungan dan tugas, guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. Ini bermakna ketika guru sedang melakukan tugas dan bergaul dengan pelajar, guru hendaklah berlaku jujur tanpa melakukan sesuatu dengan niat untuk mendapat ganjaran, nama maupun populariti di kalangan pelajar. Jujur dalam memberi perlindungan kepada pelajar dan tidak pernah cuba sekalipun untuk mempergunakan hubungan baiknya untuk kesenangan peribadinya. Tanggungjawab guru terhadap profesi perguruan. Yang pertama, tanggungjawab terhadap pelajar. Guru perlulah mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar dan bersikap adil terhadap setiap pelajar dan juga merahsiakan maklumat, iktisas atau sulit tentang pelajar untuk menunjukkan suatu cara pertuturan dan tingkah laku yang baik membimbing atau mengajar seorang pelajar. Yang kedua pula, tanggungjawab guru terhadap ibu bapa. Guru haruslah menghormati tanggungjawab utama ibu bapa mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat antara institusi pendidikan dengan rumah tangga. Seterusnya, memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar, menggalakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa dan juga penjaga mereka. Yang ketiga pula, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, menghormati perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama, menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. Seterusnya, menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat ataupun negara. Yang keempat dan yang terakhir, tanggungjawab terhadap rakyat sejawat dan profesi perguruan, menggalakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru dan sentiasa bersedia membantu rakyat sejawat mengawal diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik ataupun nama baik institusi. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terdapat banyak alat permainan yang menyokong perkembangan kanak-kanak, antaranya Play-Doh. Permainan ini dapat menyokong perkembangan holistik kanak-kanak. Perkembangan holistik adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kepentingan kesejahteraan fizikal, emosi dan psikologi kanak-kanak pada peringkat awal pembesaran. Manfaat bermain Play-Doh dapat meningkatkan kreativiti pada peringkat awal kanak-kanak. Kanak-kanak pada awal usia sudah pandai untuk berimajinasi. Waktu itulah kita perlu memberi mereka bermain Play-Doh untuk merangsangkan minda mereka untuk membuat berbagai bentuk menggunakan Play-Doh. Selain itu, permainan Lego juga bagus untuk perkembangan kanak-kanak kerana permainan Lego dapat merangsang otak dan mata kanak-kanak. Ketika kanak-kanak menyusun Lego, mereka
Mereka sebenarnya sedang melatih koordinasi antara mata dengan tangan. Kanak-kanak akan memilih, mengawal dan memegang blok Lego mengikut kreativiti mereka sendiri. Akhir contoh, permainan puzzle juga dapat menyokong perkembangan kanak-kanak. Permainan puzzle merupakan sebuah permainan yang sangat bermanfaat dan sesuai dimainkan oleh kanak-kanak. Selain untuk dapat mengisi masa lapang dengan permainan yang berfaedah, permainan ini juga dapat membantu melatih fungsi otak kanak-kanak. Manfaat permainan puzzle ialah menanam keyakinan diri kanak-kanak kerana permainan ini adalah sangat mencabar dan memerlukan skill dan strategi yang baik bagi kanak-kanak menyelesaikannya. Sepanjang proses menyiapkan set permainan ini, pelbagai kemahiran akan diperolehi oleh kanak-kanak. Kanak-kanak dalam menyempurnakan suatu set susun sesuai gambar ini akan mendatangkan perasaan puas hati dan bangga terhadap diri mereka sendiri. Itu saja daripada saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Mimina Amira. Tajuk yang akan saya bentangkan pada hari ini ialah perancangan penyediaan ruang kelas yang selesa di tadika ataupun taska. Penyediaan ruang kelas yang selesa di tadika ataupun taska perlulah dibuat dengan teliti dan memerlukan perancangan yang rapi. Aktiviti PNP yang dijalankan sekitar kawasan tadika perlulah diberikan perhatian. Ruang-ruang kelas perlulah mempunyai fokus ataupun peluang tertentu untuk pembelajaran kepada kanak-kanak. Jadi kita ada 4 ciri-ciri ruang belajar yang selesa. Yang pertama ialah ruang pembelajaran yang bersih. Bagaimana kita tahu, sebagai kita orang yang dah dewasa pun kita suka akan kawasan yang bersih. Jika mahu dikaitkan tentang kanak-kanak, ruang yang bersih ni amat penting untuk kesihatan kanak-kanak. Yang kedua, ruang kelas perlulah tidak terlalu sempit, kerana jika kita ada pelajar yang ramai dan kawasan yang sempit, itu akan mendatangkan ketidakselesaan kepada kanak-kanak dan juga guru itu sendiri. Yang ketiga ialah ruang yang selesa untuk kelas kanak-kanak ialah mereka perlu mendapatkan pencahayaan yang cukup. Sebagai contoh, di sekitar ruang pembelajaran mereka perlulah mempunyai tingkap yang dapat memantulkan pencahayaan daripada luar ke dalam kelas. Yang keempat ialah pengudaraan yang baik. Sebagai contoh, kalau kita ada tiga aspek ni sekalipun, tapi kalau kita tak ada pengudaraan yang baik ni, suasana kelas tu akan macam kurang selesa. Sebab macam kalau tak ada pengudaraan yang baik, maknanya pengudaraan tu akan macam dia akan dapat udara yang tidak baik, udara yang kotor. Maknanya perkara ni akan membahayakan kesihatan kanak-kanak dari segi pernafasan diorang. Seterusnya, terdapat 5 jenis ruang pembelajaran di tadika yang perlu difokuskan, iaitu ruang belajar. Ruang belajar ni adalah ruang di mana kanak-kanak ni akan menerima ilmu lah. Yang kedua adalah ruang makan. Ruang makan ni sangat penting untuk ciri-ciri yang 4 kita telah disebutkan tadi. Kerana ruang makan ni kalau kita tak jaga, dia boleh membahayakan kesihatan kanak-kanak. Yang ketiga, ruang bilik air. Dan yang keempat, ruang membaca. Ruang membaca ni pun penting untuk minda kanak-kanak, macam untuk perkembangannya kan. Yang terakhir adalah ruang bermain. Ruang bermain ni penting juga untuk kita jaga keselesaan dia. Kerana kalau ruang bermain kanak-kanak ni ada sebahagian tempat yang ada permainan yang tajam, permainan yang kotor. Jadinya benda tu macam boleh memudaratkan kesihatan kanak-kanak. Okey, itu sahaja poin untuk perancangan penyediaan ruang kelas yang selesa di taska ataupun tadika.
Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya ingin membentangkan tentang peranan guru-guru dalam memastikan keselamatan kanak-kanak di tadika atau petaska. Peranan guru dalam memastikan keselamatan kanak-kanak di tadika atau petaska ialah guru-guru bertanggungjawab memastikan pergerakan kanak-kanak diawasi dan mereka berada dalam keadaan selamat dan jauh dari segala benda bahaya. Selain itu, keselamatan kanak-kanak juga bukan daripada keselamatan fizikal sahaja, bahkan dari keselamatan emosi juga adalah penting, iaitu memastikan agar kanak-kanak sentiasa merasa selamat dan selesa semasa berada di taska atau tadika bagi membina siasat dan emosi yang stabil. Guru juga boleh mengadakan pelbagai program seperti ceramah, pameran dan demonstrasi agar dapat memberi kefahaman dan kesedaran kepada kanak-kanak mengenai keselamatan di tadika atau petaska. Guru-guru juga perlu membuat jadual berkala untuk membuat pemeriksaan pemadam kebakaran agar ia berfungsi dengan baik. Merancang pemakanan nutrisi kepada kanak-kanak. Pengenalan, masa makan adalah sangat penting kepada kanak-kanak. Pemakanan mengikut nutrisi mampu menjamin pembesaran yang baik kepada kanak-kanak. Antara kepentingan merancang pemakanan kepada kanak-kanak ialah: yang pertama, memastikan kepelbagaian dalam setiap sajian agar kanak-kanak dapat makan makanan yang seimbang. Yang kedua, untuk mengurangkan pilihan makanan yang berulang supaya mereka tidak jemu untuk makan makanannya, merancang menu sihat mengikut piramid Malaysia. Pastikan hidangan utama terdiri daripada 5 kumpulan makanan dan 6 piramid Malaysia. Yang kedua, pilih hidangan daripada produk berjirim penuh, contoh campuran beras perang dan beras putih. Yang ketiga, tambah buah-buahan dan sayur-sayuran dalam hidangan utama, contohnya seperti tomato dalam masakan ayam masak merah. Yang keempat, tambah satu sajian makanan daripada ikan, ayam, daging atau telur serta kacang. Antara tips merancang menu sihat untuk makanan snack, yang pertama, masukkan sekurang-kurang 2 kumpulan makanan yang berlainan dalam setiap sajian snack. Yang kedua, pilih snack berkhasiat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, roti, biji penuh, susu, keju dan daging. Yang ketiga, kurangkan snack yang terlalu manis dan melekat seperti gula-gula yang boleh melekat pada gigi kanak-kanak yang boleh menyebabkan karies gigi. Hai, sekarang saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Kesimpulan yang akan saya bincangkan ialah berdasarkan poin-poin yang telah diutarakan oleh rakan-rakan saya, iaitu poin yang pertama ialah etika perguruan. Etika perguruan ialah sesuatu yang berdasarkan aspek daripada kita sendiri, iaitu sebagai imej sebagai seorang guru. Yang kedua, alat permainan yang menyokong pertumbuhan kanak-kanak. Macam alat permainan ni, jenis permainan apa yang dapat menyokong perkembangan kanak-kanak. Yang ketiga, ruang kelas yang selesa. Okay, yang keempat, peranan guru sebagai apa? Guru sebagai motivator, guru sebagai pembimbing. Okay, yang terakhir, pemakanan nutrisi kepada kanak-kanak. Sebagai contoh, kita tahu kanak-kanak perlulah mengambil piramid makanan yang sepatutnya, nutrisi yang sepatutnya untuk menyokong pertumbuhan tulang dan sel-sel badan mereka. Selain itu, mengurus dan mentadbir tadika merupakan sesuatu perkara yang perlu dititik beratkan oleh seseorang pendidik ataupun seorang pengurus tadika. Hal ini tidak boleh dipandang remeh kerana ia berkaitan dengan peranan guru itu sendiri. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye. Sekian, itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Bye.